Okey, apa pun. Yang mana kita akan kongsikan hari ini ada kena-mengena juga kan berkenaan dengan lukisan, berkenaan dengan kreativiti seni lukis ni macam mana kita wawarkan di awal tadi tu. Tapi kita nak tanya jugalah bagaimana agaknya tercetus kata kreativiti tu. Adakah mereka yang mungkin ada bakat sahaja boleh memulakan lukisan atau dan sebagainya, ataupun mereka boleh mengadakan minat itu? Mungkin saya boleh cuba selepas ini. Awak dah pandai lukis orang mural. kata, tapi tak adalah lepas saya tengok tetamu kita yang akan datang yang akan berkongsi mengenai mural ni, saya rasa mural saya bukan mural tu. Kita mungkin boleh belajar dari dia. Dan di dalam talian sekarang ni kita nak mempersilakanlah tetamu-tetamu kita, iaitu yang pertama adik Wan Jamila Wan Syaiful Bahri atau lebih mesra dipanggil Jamila. Hai Jamila. Hai, dan di sebelah Jamila iaitu ibu beliau Puan Nur Hashimah Muhammad Nordin atau Puan Shima. Apa khabar Puan Shima? Sihat, boleh dengar clear? Waalaikumsalam. Hai, selamat tengah hari. Okey, kalau kita lihat dekat belakang tu memang lukisan oleh Jamila lah tu ya? Ya, betul. Saya tak nampak. Okey. Nampak tak? Okey, baik. Kita nak tanya kepada, mungkin kita mulakan daripada Jamila dahululah ya. Okey, Jamila. Setahu saya awak ni mula melukis sejak umur 4 tahun, betul? Betul. Cakaplah betul. Betul. Okey, nak tahu juga kalau bagi Puan sendiri kan, kalau Jamila, mungkin Puan sendirilah sebagai ibunya telah melihat Jamila mempunyai bakat melukis ini. Tapi nak tahu bagaimana Puan mendorongnya untuk memulakan lukisan ni, seni lukisan ni sebagai kerjaya. Sebab kalau tak silap saya, Jamila telah memulakan kerjaya dalam seni lukisan ini sejak tahun 2017, betul? Ya, betul. Semasa umur dia 14 tahun. Jadi cerita dia begini, Jamila semasa kecil, dia banyak emosi dia kepada saya sebagai komunikasi. Jadi lukisan adalah alat komunikasi dia sebab dia tak bertutur. Jadi apabila dia sekolah, jadi dia banyak lukis emosi seperti kalau kita tengok dalam backgroundnya itu kan, nampak tak menangis. Kemudian apabila dia pergi ke sekolah rendah, dia mula lukis apa aktiviti yang berlaku di sekolah. Konsert, air tukar skrin kat belakang, aktiviti di bilik darjah, nampak kan cikgu tengah mengajar. Semuanya. So bila cikgu ajar menari, dia balik dia lukis step by step apa dia yang cikgu ajar. Jadi di situ bila ada Merdeka Celebration parade, dia akan lukis lah lukisan nampak kat belakang tu kan. Beraneka warna bangsa di Malaysia kan, bersama. Jadi apabila pada tahun 2000 dia masuk sekolah menengah, jadi keluarkan dia daripada sekolah pendidikan khas, dan I mulakan homeschool bersama dengan dia. Jadi semasa dia masuk kat sekolah tu, dia mula melukis. Nampak ada mural kat belakang tu, Jamila. Cantik sangat. Dia lukis mural ni secara live di sekolah. Dan semua tengok dia sedikit tak ada perasaan gementar. Jadi di situ saya cakap, Jamila boleh melaksanakan lukisan ni secara live dengan ramai yang melihat kan, penonton. Kemudian dia mula melukis secara live di Wan Utama sempena Hari Merdeka bersama-sama dengan artis profesional lah yang lain di negara kita. Kemudian bila dah siap ni lukisan dia, jadi lukisan ni betul-betul meletup lah selepas bila Merdeka, keluar paper semua everything kan. Kemudian I tengok dia confident melukis secara live. Jadi I masukkan dia ke pertandingan. So pertandingan yang pertama dia ialah pertandingan di National Art Gallery, Balai Seni Lukis Negara. So dia pertandingan live. So bila pertandingan live ni, dia menang sebagai pemenang mingguan konsert. Kemudian pada tahun 2018 dia masuk pertandingan Abilimpik peringkat kebangsaan. Lukisan
Puan Shima, kita nak tahu juga di sebalik ketelitian, bakat dan juga kesabaran Jamilah untuk melukis, pasti ada darah-darah pelukis dalam keluarga tu sendiri. Siapa agaknya? Bapa dia ke Puan Shima sendiri? Okey, sebenarnya I sebagai seorang arkitek dan memang I suka melukis daripada kecil. Tapi lukisan I tu architecture tu straight line, kena line yang tepat kan. Bukan seperti Jamilah lah, tapi Jamilah dia banyak kepada ilmu. Okey, baik. Jamilah, apakah orang kata lukisan yang Jamilah sedang orang kata bekerja atas sekarang ni? Tengah buat sekarang ni. Boleh kongsikan? Embracing coronavirus. Kuat sikit cakap. Embracing coronavirus. Embracing coronavirus. Oh, coronavirus. Amazing. Berapa persen dah siap tu? Yang belakang ni sebenarnya solidarity. Kita tengok semua negara satu dunia ni bekerjasama. Nampak dia orang bersalam tangan kan. Dan jadi dia capture dekat dalam ni gambar, dia lukis semua. Dia tengok TV ya. Dia tengok tengok BBC, TV3, dia dapatkan statistik daripada TV3 punya channel. Thank you Jamilah. Okey, Puan Shima. Jadi kan dia masukkan tu semua apa yang dia tengok kat TV tu, dia masuk dalam lukisan ni. Okey. Puan Shima, mungkin penonton WH Extra hari ini nak tahu ataupun nak lihat banyak lagi koleksi yang dihasilkan Jamilah. Apa agaknya Instagram ataupun mana-mana platform yang boleh kita pergi lihat? Jamilah ada Facebook, Art Jamilah. Dia ada website www.artjamilah.com. Instagram dia ialah Art Jamilah, sambung semua satu word. Gitulah, yang kalau nak masuk nak tengok cerita dia dengan painting dia semua ada dekat website. Okey, baik. Dan setelah lukisan Embracing Coronavirus ni siap, nanti Jamilah upload gambar ya dekat Instagram. Kami semua nak tengok hasilnya. InsyaAllah. Okey Jamilah. Alright, terima kasih banyak-banyak Wan Jamilah, Wan Syaiful dan juga ibunya Nur Hashimah Muhammad atas perkongsian itu tadi. Dan Jamilah ni Yana pula selalu sangat bersiaran dengan Yana Fatin. Jamilah ni? Ya, banyak telah memenangi pelbagai anugerah dan pernah menghiasi pelbagai surat khabar dengan pencapaiannya sebagai seorang pelukis remaja autism. Dan pada tahun 2019 pernah memenangi The National Autism Champion bersempena dengan World Autism Awareness Day 2019. Okey, apapun kami ada banyak lagi yang ingin dikongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum itu, ingin kami kongsikan bersama dengan anda sebuah VT artis-artis Malaysia yang berbakat melukis. Siapa dia tu? Jom kita tengok. Di negara kita terdapat ramai artis yang serba boleh. Selain menyanyi dan berlakon, ada juga mempunyai bakat melukis. Antaranya ialah Anzalna Nasir. Pelakon drama ini sering berkongsi hasil lukisannya yang dimuat naik di Instagram. Anzalna juga pernah melakar portret mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Emma Maembong pula mewarisi bakat melukis daripada bapanya yang juga seorang pelukis terkenal, Ismail Embong. Sejak kecil, Emma sering mengikut bapanya bercuti dan kesempatan itu mereka menghasilkan lukisan. Pada tahun 2013, Emma menyertai pameran lukisan anjuran United Women Association dan mempersembahkan lukisan abstrak berbentuk wanita. Sebelum bergelar penyanyi, Dato' M. Nasir sememangnya seorang pelukis dan menuntut di Nanyang School of Fine Art di Singapura. Penyanyi dan komposer terkenal ini pernah mengadakan pameran solo yang dikenali Tanda di Galeri Tapak pada tahun 2014. Sebanyak 15 lukisan abstrak yang dihasilkannya sendiri dipamerkan kepada orang awam. Wow, tak sangka sebenarnya Emma Anzalna Tizakia. Saya rasa kan lukisan ni sebenarnya terapi juga kan untuk kita meluahkan sesuatu perasaan ataupun kita nak kill the time ke, nak bagi kita tenang dan sebagainya. Tapi tak apa, ini ada lagi seorang artis, pelawak, pelakon legend lah. Saya dulu saya minat juga dia. Saya pun tapi sebenarnya teruja sekarang ni. Silakanlah untuk ni, saya tak boleh lah. Okey, kita bersama dengan Imuda. Hello. Assalamualaikum. Okey, mungkin Abang Imuda boleh unmute mic tu. Tak dengar.
Boleh ke tu? Cuba cakap sikit boleh? Okay, kita masih lagi tak Okey, dengar. ya. Okay, tak Sebab apa, awak tak sambil-sambil. sabar-sabar kan, Betul lah. suspense dia semakin meningkat. Line pun juga, ni juga, setted okey. juga. Okey, dah boleh dengar dah. Itu dia. Apa khabar Abang Muda? Baik, Alhamdulillah. Oh my Sihat. God. Apa khabar sana? Selamat hujung minggu. Selamat Selamat hujung hujung minggu. Saya sebenarnya dalam keadaan yang macam kata starstruck sebenarnya sekarang ni. Saya pun. Kenapa? Kita Sebab meminati legend kot. muda, Okey. figurat muda. Okey, kalau tak keberatan Terima kasih. boleh kami panggil Imuda sebagai Abang Imuda ya. Boleh lah, bagi apa pun. Okey, baik. Kami tahu abang Dia melukis boleh. melukis sejak daripada bermula berlakon lagi kan. Jadi mungkin boleh sebenarnya macam ni. berkongsi terus. Okey, saya rasa semua pelukis dalam dunia ni bermula daripada kanak-kanak lah. Dari kecil. Ya. Bakat tu diasah daripada kecil lah. Daripada sekolah rendah dan seterusnya ke sekolah menengah dan jadi kerjaya kita sendirilah. Jadi saya mula melukis kartun sebenarnya. Saya seorang kartunis. Ya. Di mana majalah Gila-Gila tahun 1970-an sebenarnya. Lepas tu saya di-offer oleh seseorang melukis portret. Okey. Jadi saya lukis portret. Saya cuba lukis portret dengan menggunakan color akrilik. Masa tu saya belum belajar mana-mana di color akrilik ataupun color oil ataupun color minyak semuanya. Saya buat dengan apa nama sepenuh hatilah. Jadi kerjaya itu menjadi. Bila menjadi, saya pun berminatlah terus membuat hasil karya saya, portret, saya buat karikatur dan segalanya. Okey. Jadi saya belajar sendiri semua apa yang hasil kerja saya. Maksud Apa yang dipaparkan di skrin sekarang ni banyakkannya pensel. Saya buat karya pensel yang ditempah oleh pelanggan-pelanggan ataupun peminat-peminat saya. Okey. Dan sampai sekarang pun saya masih lagi melukis yang ditempah oleh apa nama orang ramai lah. Banyakkan pensel. Pensel saya bukan nak saya kata saya hebat sangat. Saya buat dalam 20 minit siap dalam satu lukisan. Pensel saya pasal hitam putih macam gambar ni dalam 20 minit 15 minit macam tu. Okey. Itu saya hari-hari saya kena praktis lah. Pelukis ni sebenarnya walaupun dia mahir, dia kena praktis hari-hari. Dia kena membuat tu benda tu hari-hari. Pasal apa? Benda ni kita tinggal selama sebulan atau 6 bulan, dia punya touching atau stroke tu akan lari. Itu mesti ingat. Itu begitu juga dengan hasil seni lain. Kita buat muzik, apa pun kita menyanyi, kita main muzik, kita tak praktis hari-hari. Walaupun dia pemain muzik, dia kena praktis hari-hari. Macam saya juga. Lukis hari-hari. untuk tak hilang skill tu Skill tu kena sentiasa ada dan kita kena cari formula-formula baru. Kerana sekarang ni banyak pelukis-pelukis baru, angkatan baru terang naik. Dan anak-anak muda dia masing-masing kena ada cara sendiri. Jadi saya membuat satu alternatif yang cari satu cara sendiri, cara identiti saya sendiri. Bila orang tengok lukisan tu ataupun kartun saya, orang tahu ini adalah Imuda punya persembahan. Tapi Abang Imuda, kita nak tahu juga kan macam Imuda sendiri selain daripada melukis kartun dan sebagainya, apa agaknya abang punya trademark lah daripada segi lukisan ni? Trademark tak banyak. Kita cuma buat identiti lukisan tu, kita buat ini adalah lukisan saya. Ini lukisan siapa-siapa. Masing-masing pelukis dia ada identiti sendiri. Okey. Jadi lukisan saya kena cari satu formula tu, cari kertas yang baik. Dan yang kita punya touching ataupun sentuhan lukisan kita dekat kertas tu lain pada yang lain. Itu paling penting. Okey, baik. Dan Abang Muda, saya pasti dalam banyak-banyak lukisan yang pernah abang lukiskan, pastinya ada satu atau dua yang menyentuh jiwa, menyentuh hati. Ada special lah dia di sebalik lukisan itu. Yang mana satu abang? Ada banyak. Semasa lukisan Michael Jackson. Okey, Michael Jackson datang ke Malaysia tahun 1996. Okey. Saya melukis portret dia dan dibeli oleh Hotel Concord di Tan Sri Jojo, dan harga dia sangat memuaskan hati saya lah. Sampai sekarang lagi kerana dekat lukisan tu ditulis oleh I Love Malaysia. Michael Jackson tulis I Love Malaysia. Dan sekarang harga dia 1 juta. Okey, Abang Imuda. Pasal ada
signature dia tu. Itu Wow. satu Itu yang mahal tu pengalaman yang sebenarnya. Itu touch. Okay, lagi satu saya lukis satu body bag ataupun bentuk beruang Okey. di Jerman, di Berlin, Jerman. Wow. Saya mewakili Malaysia untuk melukis dekat body beruang tu yang dinamakan body bag. Konsep ke Malaysia, keamanan Malaysia, integriti Malaysia, semua saya lukis di situ. Dan sekarang masih lagi berada di Berlin dan juga telah buat pameran di merata-rata dunia, dunia. Itu baik. menjadi kebanggaan saya lah. Bangga kita orang dengar apa perkongsian ataupun semua yang telah abang menangi ataupun dah lalui dalam bidang Ya, lukisan ni. betul. Ya. Dan kita nak minta Imuda sendiri untuk kongsikan Instagram, mungkin mereka nak follow, nak tengok dengan lebih dekat lagi. Boleh. Saya memang ada dalam Imuda Art, Instagram Imuda Art, ada juga Facebook Imuda, Ira Imuda, dan anda boleh tengok lukisan-lukisan saya, sentuhan saya, dan juga bolehlah kalau berminat bolehlah order ataupun tempah lukisan yang saya buat. Okey, baik. Dan tadi berkata satu portrait mengambil masa 20 minit. Jadi dua portrait ni setelah 40 minit saya akan call Dah abang boleh dah ni. Imuda. Okey. Terima kasih kita ucapkan Boleh kepada Imuda. Terima kasih abang Imuda. Jaga diri. Lagi satu. Okey, lagi satu saya harap semua peminat-peminat pelukis ni kalau nak jadi pelukis yang baik, kita kena ada identiti sendiri dan juga banyak mengasah bakat, melatih diri pelukis sentiasa. Saya di belakang saya ni semua buku lukisan. Saya buat reference dengan buku. Saya tidak ada guru. Tidak belajar daripada guru, daripada mana-mana sekolah ataupun. Saya buat sendiri. Itu daripada persembahan saya lah. Okey, bagus tips yang diberikan oleh Imuda ataupun Abang Imuda. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Terima kasih berhubung. sekali. Okay. Stay safe. Tapi apa yang dikatakan tadi tu Fatin adalah sememangnya betul. Semua orang kalau saya kira dalam mana-mana bidang pun akan berkata practice makes perfect. Kalau awak tak, orang kata melatih diri, sememangnya susah nak mengecapi apa yang awak nak tu. Jadi tips yang diberikan tu boleh dijadikan guna satu pakaikan inspirasi, untuk mereka motivasi yang baru nak berjinak-jinak dalam pelukisan ni. Baik, kita nak teruskan dengan topik kita hari ini. Ada seorang lagi tetamu kita. Ini istimewa saya kira kerana kalau kita tengok jalan-jalan tu akan nampak dia punya hasil kerja je. Di talian sekarang ini iaitu Muhammad Syazwan Muhammad Jalil telah pun bersedia. Assalamualaikum. Hello, selamat tengah hari. Hai, selamat hari semua. Apa khabar penonton kita hari ini? Sihat, semuanya Alhamdulillah, sihat. Awak sihat, Syazwan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah syukur dah beri kesihatan daripada ni. Alhamdulillah kita boleh bertemu di hari ni. Ya. Okey, tadi kita dah kongsikan dengan lukisan Abang Imuda dan sekarang ni kita nak pergi ke satu lagi sudut lukisan ataupun teknik mural. Kita nak tanya Syazwan sendiri. Bagaimana agaknya Syazwan memilih mural tu sebagai ini adalah kertas lukisan saya di dinding-dinding. Ya. Okey, pada awalnya saya start dengan painting atas kanvas dulu. Okey, lepas atas kanvas, lepas tu saya dapat tempahan pertama daripada sahabat saya sendiri, and then dia suruh cubalah kan, kita try cuba pada surface dinding pula kan. Yeah. So bila dah start pada surface dinding tu, kita punya feel rasa lagi best sebab kita boleh hasilkan dalam skala besar dan benda tu kalau macam mural ni orang lagi dekat kan, sebab macam canvas kita akan simpan kat rumah kan. Okay, so macam kalau mural ni dia lebih pada open pada orang. So bila saya tengok bila saya melukis tu orang bergambar dengan mural tu, so lagi menyebabkan saya lagi suka untuk buat mural. Rasa seronok lagi. Tapi kan Syazwan, kalau kita tengok melukis di atas kertas, kalau kita dalam rumah, kalau apa-apa jadi tak apa, tapi di mural ni hujan, panas, segala-galanya kita perlu ambil kira. Apa agaknya cabaran lain yang Syazwan hadapi? Cabaran lain biasanya kalau pada surface wall ni biasanya kita tengok pada quality wall tu lah. Kadang-kadang ada kalau ada orang minta buat di bangunan yang lama, kadang-kadang dia punya rekahan dah retak kan dia punya wall tu kan. So kadang-kadang kita macam kita kena pandai lah, kena cari colour yang ada, sebab kat kedai dia ada banyak jenis-jenis colour yang boleh tahan lama ataupun yang boleh absorb dengan wall lama ni. So dekat situ dan kita juga kadang macam bekerjasama dengan kontraktor yang dah pemahir dalam wall ni untuk kita
tanya macam mana lukisan colour yang boleh lekat pada dinding yang bermasalah lah, macam tu lah. Okey, baik. Cuaca is normal masalah lah. Ada normal masalah. Tak tahu nak buat apa. Okey Syazwan, kalau kita kan dulu kat sekolah nak buat mural, kesabaran adalah antara orang kata aspek yang diperlukan sebab nak tunggu mural tu siap kan. Kering. Tapi bagi Syazwan sendiri nak tahulah bagaimana Syazwan orang kata membuat visualization lukisan itu, sebab saya kira daripada kertas yang kecil lepas tu kena lukis kat dinding besar tu adalah satu perlukan ketelitian yang amat. Mungkin Syazwan boleh kongsikan bagaimana proses itu? Biasanya proses mural ni kita start dengan design dululah. Macam betul lah atas kertas. Atau lepas kita atas kertas and then kita buat sketching, lepas tu kita convert ke dalam design komputer. Untuk nampak lebih main colour kan. So kita kena masuk komputer untuk kita main colour. Selepas proses design dalam komputer, kita terus apply daripada wall lah. So masa nak buat kat wall tu, kita kena pastikan ukuran wall tu dan ukuran tu jadikan sebagai grid untuk kita marking lukisan lah. Okey, tapi mungkin Syazwan boleh kongsikan, saya kena tanya balik semula. Sebelum ini di mana agaknya, macam tadi Abang Muda dia belajar sendiri, macam Syazwan ada ambil antara kos-kos ataupun dalam seni lukis ni? Saya alhamdulillah saya lepasan degree Fine Art atau dikenali sebagai Sarjana Muda Seni Halus di UiTM. Okey, baiklah. Saya lukisan ni kira saya dapat formal education daripada UiTM, daripada belajar seni lah. Dan Syazwan, setakat ni dah berapa mural pernah Syazwan lukiskan, dan saya kira banyak mural awak dijadikan background OOTD ramai orang juga. Saya setuju, saya dah tengok dah tadi. Boleh kongsikan Syazwan, dah berapa banyak mural awak lukis yang mungkin terbesar juga? Saya boleh kata yang besar, kalau yang besar tak banyaklah, tapi mostly saya rasa saya dah hasilkan lebih daripada 400 mural. Wow. 400. Dalam sepanjang 5 tahun sini lah. So 400 mural saya dah lebih 400 lah, lebih kurang. Wow, syabas. Okey, mungkin mereka ataupun junior art and design nak tahu ataupun nak tengok ikuti Syazwan di platform. Boleh kongsikan? Okey, boleh pergi ke Kasturi Studio, Instagram Kasturi Studio, dan juga Facebook pun sama, Kasturi Studio juga. So dekat situ boleh tengok kita punya setiap update terbaru lukisan kita buat. Macam itulah, boleh tengok di situ. Okey, baik Syazwan. Terima kasih banyak-banyak Syazwan atas perkongsian Syazwan. Semoga ini menjadi inspirasi kepada anak-anak muda untuk bergiat dalam mungkin seni lukisan mural. Ya, terima kasih. Stay safe. Terima kasih Syazwan. Betul, saya setuju cakap Sugi tadi tu. Macam hasil-hasil yang dilakukan Syazwan ni, itulah sebenarnya yang membantu gambar kita cantik. Betul tu. Kalau kita dah tak boleh lukis, Fatin, kita gunakan lukisan orang lain sebagai orang kata untuk mencantikkan OOTD kita.